Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahagia diberikan Ustaz Nurul Muhammad Al-Rash Rashid Sarash, seterusnya jaga kuasa surah muslim Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sebut lah, kita dikunjungi oleh seorang dai ataupun pendakwah yang muda lah. Ingat dulu mai umur 12, dah pun dah tengok puisi sikit, alhamdulillah sihat. Tapi lemah satu lah, tak kahwin lagi. Jadi tak apa, insyaAllah lepas ni tak sikit main nak kahwin. Jadi dalam misi main mengaji lah, betul ilmu dengan Tugu Haji Sofi dan Tugu Ustaz Pi ya. Jadi saya amat kagum dengan anak muda yang begitu giat mengaji lah. Paling daripada sini aku main mengaji pula main Tugu di sini, alhamdulillah. Jadi saya minta tawarkan Ustaz, insyaAllah. Jadi tanpa masa kita kepada Ustaz untuk meneruskan tazkirah pengajian kita pada bulan ini. InsyaAllah akan dikongsikan dengan kitab tasawuf. Selalu kita kuliah bab fiqh lah, bab haraki lah. Yang malam ini kita bab akhlak. Okey, jadi jarang kita sentuh bab pengajian bab akhlak ni kita. Kita boleh belajar lama lah bab penawar bagi hati. Jadi insyaAllah malam ini kita mengarah balik. Ada banyak lagi nak dikongsikan bersama kita. Jadi sekarang Ustaz, silakan insyaAllah. Steady dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira. Anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bantuan inayah pertolongan Allah, kita dapat lagi datang ke rumahnya. Kerana apa? Kerana rumah-rumah Allah inilah tempat yang selalu dipandang oleh Allah. Walaupun tempat ini selalu dipandang oleh Allah, namun orang-orangnya masih lagi berkurang. Kerana apa? Itulah bangsa akhirat. Bangsa akhirat ni benda yang tidak nampak.
melainkan keimanan kepada Allah membuatkan hati kita gemar dalam nak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Cik Dari sendiri yang sudi memberi peluang kepada saya. Alhamdulillah, walaupun hampir 3 tahun yang lalu saya datang ke sini, alhamdulillah boleh sampai kali yang mungkin 2-3 kali kot, saya pun tak ingat lah kan. Alhamdulillah. Jadi saya ni tak pandai nak bercakap. Jadi saya ambillah satu risalah yang guru saya sendiri karang, saya bawa pada tuan-tuan, iaitu satu risalah yang bernama Penawar Rohani. Ini kitab dia lah, Penawar Rohani pada nak menerangkan ubat-ubat bagi hati. Itu dia tuan-tuan. Baik. Jadi kita ambil keberkatan ni, kita baca kitab ni, kita bacalah Al-Fatihah buat tuan guru. Moga-moga bertambah lagi kebaikan buat kita dan buat guru saya sendirilah. Al-Fatihah. Kata muallif hafizahullah ta'ala, bermula ubat bagi hati itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif hafizahullah ta'ala, bermula ubat bagi hati itu yakni sebab-sebab bagi baiknya hati itu, yang apabila didapat akan dia baik hati itu, nescaya diperoleh baik segala anggota, sebagaimana telah mengkhabarkan dengan demikian itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak membicarakan tentang ubat-ubat bagi hati. Saya bukan nak jual ubat kan. Lagi tuan-tuan kata ustaz jual ubat pula mana ni ada. Apakah makna ubat bagi hati tuan-tuan? Hati ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna fil jasadil mudghah idza salahat jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wa hiya qalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bahawasanya ada dalam tubuh anak Adam itu sepotong daging. Apabila baik ia daging itu, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Apabila binasa ia hati itu, ataupun orang kata daging tersebut, nescaya binasalah oleh tubuh semuanya. Jaga-jaga, dan iaitulah hati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata nyatalah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahawa hati itu ada yang sihat dan ada pula yang sakit, dan ada pula yang hidup dan ada pula yang mati. Jadi tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apabila baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota dia. Apabila buruk daging tersebut, maka buruklah segala anggotanya. Lalu Nabi kata, ala ketahuilah apa dia daging tersebut, ala wahya qalbi, hati tuan-tuan. Faham daripada situ tuan-tuan, hati ni ada dua jenis. Pertama dipanggil sebagai hati jasmani. Hati jasmani ni tuan-tuan duduk di mana? Iaitu hati jasmani ni duduk di belah kiri kita. Hati ni dia duk pam darah.
dan hati ni boleh disentuh dan bahkan boleh dijamah dimakan. Bahkan daging hati ni tuan-tuan, hak duk belah kiri ni hampir semua makhluk Allah Ta'ala ada. Bukan pada manusia saja, tetapi juga pada haiwan-haiwan juga ada juga ni tuan-tuan. Hati ni tuan-tuan yang kita ada ni, kalau dia mati, kita mati esok, nescaya hati ni akan jadi busuk dan akan jadi sangat teruk apabila duduk dalam kubur. Maka hati ni tuan-tuan, dia tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil sebagai hati apa tuan-tuan? Hati bangsa jasmani. Ini ada pada semua. Yang kedua kata Nabi, yang kedua kata ulama, iaitu hati rohani. Apa hati rohani? Hati rohani ni kata ulama dia panggil latifatul rabbaniyah. Apa latifatul rabbaniyah? Dengan mana satu ciptaan Tuhan yang paling seni. Dia tak ada tuan-tuan, tak boleh dijamah. Kalau lah tanya doktor pakar pun suruh mai belah hati kita ni pun tuan-tuan, kita tak dapat kesan. Ini satu, orang kata apa, ciptaan Tuhan yang paling seni. Hati yang mana dimaksudkan oleh Nabi? Hati yang bangsa rohani ataupun dipanggil hati batin. Hati inilah yang tuan-tuan, kita apabila dengar seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita ni rasa teringin nak menuju. Itulah hati mana tuan-tuan? Hati rohani. Sebab itulah tuan-tuan, hati inilah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamakum. Tuhan tak pandang muka kamu, Tuhan tak pandang wajah kamu dan kamu tuan-tuan, melainkan Tuhan kata tengok kepada apa? Hati kamu. Apabila hati seseorang itu baik tuan-tuan, dia akan terpancar daripada hati baik itu akhlak yang solehah. Pakaian dia akan baik. Hari ni orang mendakwa, kalau kami tak pakai baik pun hati kami tetap baik. Nampak je kami pakai macam ni, tapi hati kami baik. Berapa ramai yang kata macam tu? Sebenarnya hati yang baik, lahirlah anggota zuhir yang baik. Macam itulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hati kita ni, adakah kita nak tahu hati kita ni sakit ataupun tidak sakit? Kita sedar tak hari ni hati rohani kita ni sakit? Walaupun hari ni kita tiap-tiap kali datang berjemaah, tiap-tiap kali orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang. Tetapi dalam keadaan selama 60 tahun dia tidak tahu bahawa dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tuan-tuan zahir dia nampak ibadat, tetapi sebenarnya dia ditipu oleh para syaitan, ditipu oleh diri dia sendiri. Itulah tanda hati dia sakit, kan? Macam itulah tuan-tuan. Pernah tak hari ni kita pergi berjumpa dengan pakar doktor yang nak merubah penyakit rohani kita? Ada tak tuan-tuan? Kita hari ni kalau tengok COVID, kita jadi semacam tak boleh, berasa sakit rengkung terus. Pergi ke klinik tanya macam apa, tak ada. Maklum makan banyak malah. Tak ada sakit pun, takutlah ustaz lah ni COVID lah. Takutlah COVID. Cepat tuan-tuan. Bahkan banyak fakulti perubatan dibuka. Sebab apa? Manusia hari ni nak mencari kesihatan jasmani. Tetapi dia terlupa tuan-tuan, penyakit yang menular hari ini bahkan berzaman-zaman, tidak kira siapa pun, iaitu penyakit rohani. Berapa ramai yang hari ini dia mencuba untuk mencari penawar dia. Ada tak pada dia lagi penyakit-penyakit seperti dia ni sum'ah, suka nak memperdengarkan amalan dia. Semalam aku sembahyang tahajud banyak, hang tak tahu mana pun. Semalam aku baca Al-Quran, baca kuat-kuat,
pasang kok mic pula. Dia nak kata dia orang bagus kan. Aku main masjid surah teriang ni, aku aku orang paling lama kan. Dia tu baru 2-3 tahun je. Tengok perasaan macam ni lah dia panggil penyakit rohani tuan-tuan. Berapa ramai yang hari ni masih ada? Semua ada tuan-tuan, melainkan siapa tuan-tuan? Para anbiya alaihimus salatu wassalam. Berapa ramai hari ni pergi cek, ada tak kita pergi pakar nak merubat penyakit riau? Tak ada. Tetapi kerana itulah tuan-tuan, kita makin lupa hari ni mana yang patut diutamakan. Sepatutnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mementingkan apa yang Allah Ta'ala pentingkan. Bukan tak bagi nak tengok jasmani, silakan, tetapi jangan lupa satu tempat yang Allah pandang tuan-tuan. Kita takut esok kita balik tuan-tuan dalam keadaan Allah tak pandang kita. Walaupun hari ni kita dah semayang 60 tahun tuan-tuan, baca Al-Quran siang malam tuan-tuan, tetapi esok Allah tak izinkan kita berjumpa dengan dia. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallah biqalbis salim. Hari di mana tidak ada guna harta dan anak pinak tuan-tuan, melainkan hati yang datang kepada Allah itu tenang. Apa makna tenang sejahtera tu tuan-tuan? Tidak ada sifat-sifat keburukan di dalam hati dia tuan-tuan. Itulah hati yang sejahtera. Kita kalau tak ubat hati kita tuan-tuan sebelum kita mati tuan-tuan, kita pulang juga kepada Allah, tapi pulang dalam keadaan Tuhan tidak redha kita jadi hamba-hamba yang terpilih. Ibarat macam mana tuan-tuan, orang datang ke rumah kita tuan-tuan kan, buka pintu, kita pun tengok hari ni dia mai pula, tapi bagi juga masuk. Itu dalam panggil apa? Kata masuk dalam keadaan tuan rumah tidak redha. Macam itulah kalaulah kita tak ubatkan hati kita sepanjang 60 tahun berjumpa dengan Allah esok, kita akan pulang juga, tapi dalam keadaan Tuhan tidak redha kita jadi hamba-hamba yang terpilih. Wal'iyadzubillah. Berapa ramai yang hari ni ambil pengajaran ataupun i'tibar. Ada tak penyakit hari ni yang dia tu tak tahu mana? Ada tak tuan-tuan? Ada. Duk siang malam mengaji kan, ustaz tiap-tiap malam mengaji, tetapi tuan-tuan akhlak dia tidak pernah berubah pun. Masih ada lagi sangka buruk dekat, masih lagi ada benda-benda yang keaiban, aib hati pada dia. Kawan tu tak tahu mana pun, tengok sifat nak memperlekehkan orang lain. Kok teriang ni tak ada hak boleh jalan, melainkan aku seorangnya. Cuba tengok. Ini dia panggil penyakit rohani tuan-tuan. Sebab apa? Di antara asbab penyakit ni tidak boleh diubati tuan-tuan, antaranya ialah apa tuan-tuan? Di antaranya penyakit ini tidak dapat dilihat dengan secara zahiriah, secara pandangan mata kita tak boleh dilihat. Akhirnya tuan-tuan, penyakit ni berbekas di dalam hati bahkan berzaman-zaman. Umat-umat terdahulu kan sampai sekarang, bahkan virus ni tuan-tuan, dia menular setiap zaman, setiap masa, setiap keadaan tuan-tuan. Tapi bila dia mati tuan-tuan, mati dalam keadaan tidak baik. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali tuan-tuan, siapa-siapa yang tidak menyibukkan diri dia dalam mengenal ilmu ini, ilmu tasawuf ni tuan-tuan, takut-takut su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab itulah tuan-tuan, kita kena berazam di akhir umur kita ni, aku kena mencari ilmu fardu ain, nak melepaskan aku. Sembahyangnya bagus dah, akidahnya betul dah, tetapi satu benda ni tuan-tuan, nak buangnya sangat susah. Kita nak buang ego kita nak senang tuan-tuan. Isteri kita tekerai marah tak semayang, kita pun kata hang taluk lah, aku kerja banyak, hang tak faham. Itu namanya ego tuan-tuan. Kita nak buang ego, orang kampung tegur kita, hang baru sampai nak tegur aku, siapa hang pada aku? Allahu Akbar tuan-tuan. Walaupun dia ni ahli ibadat, tiap-tiap kali datang semayang berjemaah, berkuliah di surau teriak ni tiap-tiap malam, tapi akhlak dan perbuatan dia tidak menunjukkan sebagai orang yang tiap-tiap malam mengaji. Ada kesan dia tuan-tuan samarah daripada mengaji? Tak ada. Inilah kita takut tuan-tuan. Kan hati ni tuan-tuan diumpamakan seperti mana tuan-tuan kata ulama, iaitu seperti pungkuk belanga hitam. Macam itulah tuan-tuan, apabila seseorang itu melakukan maksiat, kesalahan kepada Allah, maka akan datanglah titik-titik hitam di hati dia tuan-tuan. Apabila dia buat selalu tuan-tuan, akhirnya hati itu menggelapkan tuan-tuan. Bila hati dia gelap tuan-tuan, apa lahir daripada kegelapan itu? Dia menggelapkan seluruh anggota dia. Sebab itulah tuan-tuan, apabila dengar peringatan daripada ulama, apabila membaca Al-Quran, tidak memberi bekas di dalam hati. Macam itulah tuan-tuan. Misalnya lagi ulama sebut seperti orang tua-tua dahulu tuan-tuan. Cuba tengok, bila mereka masakkan guna dapur api, ambil kayu arang. Dulu ada rumah jenis atap kan, bila asap tu naik tuan-tuan atas rumah, apa jadi pada alang tu? Panggil alang kan, hitam tak tuan-tuan? Lama-lama hitam. Macam itulah hati kita tuan-tuan. Kalaulah kita tak ubat tuan-tuan, dia tidak boleh memberi cahaya dalam hati. Sebab tu kita rajin kata ke orang, kita rajin pelikih orang, walaupun tiap-tiap malam kita datang mengaji, mesti tidak ada perubahan. Sepatutnya masuk tahun baru, aku nak hijrah kepada Allah, nak hijrah hati aku ni, nak menuju kepada membersihkan hati. Aku nak baik sangka dengan orang, aku nak kata orang lah baik daripada aku. Berapa ramai yang macam ni tuan-tuan? Kawan tu tak kenal, kawan ni tak kenal, memperlekehkan orang lain. Inilah dia panggil penyakit rohani yang ada. Bahkan tuan-tuan, virus ni tuan-tuan berterusan sampai bila-bila pun. Sebab apa tuan-tuan virus ni berterusan? Tadi saya sebut, yang pertama kerana penyakit ni bangsa maknawi, bangsa yang kita tak tahu. Yang kedua tuan-tuan, sebab apa penyakit ni berterusan? Yang kedua adalah kerana kurangnya para doktor nak berubat penyakit-penyakit hati. Adakah semua pakar ni boleh berubat? Tak tuan-tuan. Macam kita pergi di hospital tuan-tuan, kita ni sakit bahagian jantung saja, kita pihak doktor pakar demam, agak-agak boleh ubat tak penyakitnya? Dia boleh bagi ubat demam, tapi sebentar, lepas tu tak mujarab ubat tersebut. Macam tu lah tuan-tuan, dalam nak membersihkan hati kita ni, dia juga ada pakar dia, iaitu siapa dia tuan-tuan? Para ulama bala rabbani merupakan warathatul anbiya. Maka inilah yang akan ubatkan hati kita. Semua ustaz boleh berubatkan hati kita kan? Tak. Dia ustaz takkan dia tak boleh berubah? Tak. Dia ada pakar dia tuan-tuan.
Bukan semua ustaz boleh ubat. Dia pakai jiwah, pakai serban, dia ustaz boleh berubat hati dah. Kadang-kadang dia juga telah termasuk virus penyakit rohani itu. Akhirnya tuan-tuan, dia tidak dapat boleh ubatkan orang lain. Macam mana seorang tu nak mengangkat hajat orang lain tu tuan-tuan, sedangkan hajat dia juga tidak terangkat. Betul tak? Ya. Seperti orang yang tenggelam tuan-tuan dalam sungai. Orang tenggelam dalam sungai, dia pun duk terhuyang, duk teriak minta tolong. Dia nak pergi tolong orang lain. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Dua-dua tenggelam. Macam itulah tuan-tuan. Orang dia kata amboi pandai nasihat orang lain, tetapi hang pun ada penyakit rohani. Dengki sama-sama ustaz, dengki. Sebab itulah tuan-tuan, penyakit ni menular di seluruh lapisan masyarakat. Kalaulah kita tak ubatkan tuan-tuan, kesan dia tuan-tuan sampai bila-bila kita masih duduk macam tu. Sebab tu tak berubah. Berapa kali kita dengar tazkirah, tiap-tiap malam kita mengaji. Kita hanya datang mengaji, akhirnya keadaan kita duduk macam tu saja tuan-tuan. Tidak ada perubahan. Masih nak kata orang lain, masih nak menunjuk-nunjuk tuan-tuan, masih nak kata akulah yang terbaik. Sedangkan Tuhan sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Fala tazukku anfusakum wallahu ya'lamu biman ittaqa. Jangan muduk puji diri kamu tu, sedangkan Allah Ta'ala lah yang mengetahui siapakah hamba dia yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, malam ni saya nak menceritakan tuan-tuan beberapa perkara. Apakah ubat nak bagi penawar hati kita, bagi jadi baik. Kan, apabila kita dah buang tadi tuan-tuan sifat-sifat mazmumah tu, kita cuci semua, lalu kita nak hiaskan. Apakah ubat-ubat ni tuan-tuan? Lalu katanya kan bermula ubat bagi hati itu, yakni sebab-sebab bagi baiknya hati. Apakah sebab-sebab nak peroleh hati yang baik tuan-tuan? Kan, yang apabila didapat akan dia baik hati itu, nescaya tentulah diperoleh baik segala anggotanya. Kita sebutkan awal tadi, kalaulah hati rohani ni kita baik tuan-tuan, insya-Allah segala anggota kita akan turut berkeinginan buat kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Cahaya dia masuk dalam hati. Bila cahaya terang tuan-tuan, dia menerangkan yang lain. Mudah je buat kerja. Kan macam kita bawa torchlight, kita asal kelam, tapi kita tengok ada ni terus memancar. Macam itulah apabila cahaya kebaikan tu tuan-tuan jatuh dalam hati kita, akhirnya kemudahan ketaatan itu menjadi lebih mudah. Kan, lalu katanya sebagaimana telah makabar dengan yang demikian itu, hadis yang kata Nabi SAW itu, katanya tengok iaitu 5 perkara. Apakah ubat nak bagi ubat hati kita ni jadi baik tuan-tuan? Yang pertama, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tu dengan bertadabbur. Bukan hanya baca Al-Quran, makna kita ambil penghayatan. Baca Al-Quran yang menerangkan tuan-tuan. Yang semata-mata kita baca pun sudah menerangkan. Tetapi kalaulah kita semata-mata membaca Al-Quran dengan tarannumnya, dengan bertajwidnya, tetapi kita tak ambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran, belum tentu menjadikan kita ini lebih baik tuan-tuan. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tuhan sebut telah berlakunya kerosakan di atas lautan dan daratan ni tuan-tuan,
daratan dan lautan ni dengan sebab apa? Bima kasabat aydinna, dengan disebabkan tangan-tangan manusia. Apakah tangan-tangan manusia tu tuan-tuan? Iaitu dengan maksiat tuan-tuan. Itulah sebab apa berlaku COVID-19 ni tuan-tuan. Sebab tangan-tangan manusia lah menghancurkan. Sebab itulah Allah datangkan bala ni tuan-tuan sebagai apa? Aku nak ajar hampa semua bagaimana nak beradab dengan aku, kata Allah. Ini disebut dalam kitab Tuan Tabal bagi Jala'ul Qulub bi dzikrillah. Apakah sebab-sebab Tuhan menurunkan bala ni tuan-tuan? Adalah untuk apa tuan-tuan? Nak menterbiah kita agar kamu ni kembali kepada aku. Akhir ayat tu tuan-tuan, la'allahum yarji'un, moga-moga hampa ni kembali kepada aku. Benar, bila ada bala tuan-tuan, baru kita akan kembali. Nah, kalaulah tuan-tuan orang yang sebelum ni bertandang ke surau pun, kalau tak ada COVID dia bertandang di surau kan, habis daripada orang benarkan masjid pun tuan-tuan, dia datang ke surau. Itu bukan masalah COVID tak COVID, tetapi yang jadi masalah sebelum buka masjid pun orang tu juga, akhir pun orang tu juga, akhirnya tidak ada pun pengajaran daripada Tuhan. Hak COVID sebenarnya, hak COVID tu Tuhan tu, itulah virus dia tuan-tuan. Tidak ada ibrah. Tuhan jadikan ambil ayat Al-Quran tu sebagai ibrah, kerana ada dalam tu janjian, ada dalam tu pelbagai kisah. Sebab itulah tuan-tuan, nak baikkan hati kita ni tuan-tuan, yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur, penghayatan, penelitian tuan-tuan. Nah, sebab apa tuan-tuan? Kerana membacanya itu, membaca Al-Quran itu melapangkan dan menerangkan hati. Tu dia cerah tuan-tuan. Bagaimana Nabi sebut berapa ramai yang baca Al-Quran tuan-tuan, tetapi Al-Quran itu melaknat akan dia. Amai baca Al-Quran, tetapi mulut dia tuan-tuan tidak lepas mengumpat orang lain. Tidak pula kan, masih lagi duk mencela orang lain tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Inilah punca-puncanya. Apabila kita baca Al-Quran dengan tadabbur tuan-tuan, dia menerangkan hati kita. Allahu Akbar. Bila dengar satu-satu ayat Al-Quran, berasa habis dah aku hari ini, banyak kesalahan aku. Sebab itulah tuan-tuan ulama sufiyah, bagaimana mereka ni mengira umur mereka. Mereka mula mengira umur mereka itu apabila mula-mula mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiraan umur mereka tuan-tuan. Kamu kenal Allah bila? Aku kenal Allah waktu mula-mula Allah. Aku mengira umur aku ketika mula aku mengenal Allah. Kita cuba kita renungkan tuan-tuan, bila kita kenal Allah, sejak bila kita mula mengenal Allah. Saya mengenal Allah waktu umur 60 tuan-tuan. Maknanya umur sebelum ni apa jadi tuan-tuan? Umurnya sia-sia belaka tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuba tengok orang-orang sufi. Kita ni duk belagak dah. Baru hujung-hujung datang masjid, datang surau, duk kata akulah terbaik. Tak ada orang lain baik dah. Aku kok kampung teriak depa kata tak tok buruk, tok wali kecil. Kan? Macam itulah tuan-tuan. Buangkanlah sifat-sifat macam tu. Sebab apa lagi tuan-tuan? Dengan baca Al-Quran itu mendapat khasyah. Bila baca Al-Quran datang kegerunan dalam hati, rasa takut kat Tuhan.
Bila masa sampai ayat Al-Quran, Tuhan janjikan wa'iddat lil muttaqin, maka bagi syurgalah bagi orang yang bertakwa. Berasa, ya Allah, layakkah aku ni masuk syurga-Mu, hai Tuhan, dengan umur aku 60 tahun ni? Besarkah ibadat aku di sisi-Mu, hai Tuhan? Menangis, ya Allah, ya Allah. Datang kekurangan. Sebab apa? Baca Al-Quran dan huznin apabila meraihkan segala adabnya. Dan bila baca Al-Quran itu datang perasaan sedih, kan? Dengan makna kita tak rasa seronok dah, kan? Bagaimana orang yang esok sampai di hari akhirat esok maka mengadu pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hai Tuhan, kami dah tengok dah hari ni, hai Tuhan, kami dah dengar dah hari ni, Tuhan, kembalikanlah kami ni kepada bumi untuk kami beribadah, hai Tuhan. Hari ni kami dah yakin dah, rasa tak seronok dah dalam hati. Allahu Akbar, umur aku, kan? Bahkan dia kata apa lagi, tuan-tuan? Apabila dan huznin apabila meraihkan segala adabnya, adab baca Al-Quran. Apakah adab-adab baca Al-Quran, tuan-tuan? Adab baca Al-Quran ni sangat banyak. Kalau lah tuan-tuan berminat nak mengetahui adab-adab dia, carilah dalam kitab apa, tuan-tuan? Iaitu dalam kitab At-Tibyan fi Himlatil Quran bagi Imam Nawawi. Kan hari ni ada ulama dah menterjemahkan, tuan-tuan, adab-adab membaca Al-Quran bagi siapa, tuan-tuan? Bagi Imam Nawawi. Tapi apakah adab yang paling terbesar, tuan-tuan? Adab yang paling terbesar ialah apa, tuan-tuan? Ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk aku suara sedap, bukan kerana nak menunjuk akulah qari di Langkawi ni, bekas pemenang utama Qari'ah, kan, di kampung ni. Tak, tuan-tuan, baca tu semata-mata kerana Allah. Itulah sebesar-besar adab dalam baca Al-Quran. Itu yang pertama, tuan-tuan. Nak bagi hati kita baik, perbanyakkan baca Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan, apakah ubat nak bagi hati kita baik ni, tuan-tuan? Ubat nak bagi hati kita baik ni mengosongkan perut. Tu dia. Sebab apa kena kosongkan perut ni, tuan-tuan? Kerana ada padanya kosongkan perut itu rahatul qalbi, iaitu ketenangan hati. Bila kita kosongkan perut kita ni, tuan-tuan, kita dapat baikkan hati kita, kan? Dapat baikkan hati kita, tuan-tuan. Apa makna kosongkan perut tu, tuan-tuan? Dengan makna jangan makan berlebihan. Nak baik hati, nak bagi hati kita ni jadi baik, tuan-tuan, jangan makan berlebihan. Makan sekadar yang mampu. Kita sikit-sikit makan, kan? Orang dulu sikit juga, sikit makan. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, kan? Pagi nasi, tengah hari nasi, malam pun nasi. Nasiun ni, nasi ni dengan bahasa Arab dia panggil pelupa. Tu yang duk lupa, kan? Dah pagi nasi, tengah hari nasi, malam pun nasi. Duk lupa, tanya kunci kereta duk mana, pada sangkut tu. Setiap kali nak keluar tanya kunci kereta, duk lupa. Sebab apa lupa? Dah tiap hari nasi tu mana lupa. No, kan? Dengan makna apa, tuan-tuan? Kurangkan makan, sedikit makan. Sebab itulah ulama membahagikan, Imam Ghazali sebut perut ni kita bahagikan 3 tempat. Ulama Ghazali kata perut ni kita kena bagi kat dia 3 tempat, tuan-tuan. Yang pertama kita bagikan untuk tempat makanan.
Yang kedua tuan-tuan, apa lagi untuk bahagian perut kita bagikan kedua minuman. Yang ketiga tuan-tuan, kita bagi pernafasan. Tetapi apabila kita lajak minum dan air, makan dan minum itu berlebihan, akhirnya tuan-tuan bahagian pernafasan tidak ada. Sebab tu yang jadi lelah. Nah, awak lah rasa semput. Tak semput macam mana? Pagi nasi ikan nak, tengah hari nasi ikan nak, malam nasi ikan nak. Macam tak jadi sebuah gangga. Penat tuan-tuan. Sebab apa? Tidak ada bahagian pernafasan. Sebab tu jadi semput. Jalan sikit dia main rumah dia tak lebih kurang 50 tapak. Tak larat lah kan. Dulu berasa kemas lah sikit. Muda-muda amat tua ni 20 langkah pun orang tahan motor. Tak ada buat piku sudah teriang lah. Padahal dekat ceknya semput tuan-tuan. Sebab apa? Dia memberikan makanan dia berlebihan. Akhirnya tuan-tuan, hati dia tidak baik, tak dapat ketenangan, menggelapkan hati makan banyak. Sebab itulah kata ulama, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu. Siapa yang banyak makan dia tuan-tuan, banyaklah siksaan dia. Tak siksa bagaimana tuan-tuan? Kita makan banyak, tiba hari ni kita sakit, itulah satu siksaan. Macam mana kata satu siksaan? Kita menyusahkan orang lain tuan-tuan. Tak apalah, sikit-sikit tuan-tuan, kena gerak kaki. Akhirnya menyusahkan orang lain dah tuan-tuan. Susah orang lain, kita takut. Sebab itulah berat badan nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beringatlah tuan-tuan. Sebab itulah ulama kata lagi, tidak ada kesihatan bagi orang yang juga banyak tidur. Tak tidur sepanjang. Mereka kata PKP hotel ni tidur malam, tidur takkan tidur saja, kena makan lah. 3-4 kali duduk berulang pergi dapur. Tidak ada tuan-tuan kebaikan pada tidur banyak, dan tidak juga ada kebaikan pada apa tuan-tuan? Banyak makan. Sebab itulah ulama sebut yang menjadikan hati kita ini keras tuan-tuan, yang pertama apa dia lagi tuan-tuan? Kasih kepada tidur. Tidak semua nak. Pagi tidur, malam tidur, tengah hari tidur. Tak buat apa kat lo. Aku buat kerja 60 tahun, tank pencin ni lah aku nak tidur banyak kan. Dulu aku security, tak ada duduk kena berjaga tank ni, aku nak curi tidur. Kasih pada hati, itu dia panggil mengeraskan hati. Yang kedua tuan-tuan, apa lagi sebab punca keras hati ni? Kasih kepada kerehatan. Duduk saja kan, tak buat apa. Duduk saja. Sepatutnya umur 60-40 banyakkan beribadah. Malam ni ada kuliah tu guru mana, mengaji fardu ain ke tazkirah. Kalau tazkirah aku lama dah ada dengar, kena mengaji fardu ain, mengaji ilmu tauhid pula. Jom kita pergi. Mengaji mana? Fiqh ustaz mana? Mengaji mana? Bidayatul Mubtadi ke Matla'al Badri, Al-Mufiqah ke Fardu Ain ke? Ya pi. Malam ni mengaji mana pula? Tasawuf malam ni. Kita apa? Penawar bagi hati. Jom kita. Bila kita tekankan nafsu kita ni tuan-tuan, daripada berkehendak memujuk dia tuan-tuan, akhirnya melembutkan hati kita. Itu dia kata sebab apa punca kerah? Hubbur rahah. Sebab apa tuan-tuan? Dengan makna kasih pada kerehatan. Yang ketiga tuan-tuan, mengeraskan hati dengan sebab apa? Hubbul akli, dengan makna suka makan. Sikit-sikit makan. Sikit makan tak apa, jangan sikit-sikit makan. Kan? Itu dia yang kedua tuan-tuan. Dan apa lagi bila kita kosongkan perut ini, ada padanya selamat daripada turian, yakni bila kita kosongkan perut, kita akan makan tu tidak melampaui batas.
Kita sikit-sikit tengok, Allah kan food panda kan. Food panda banyak, mudah lah ni, makan tak ada pidai lah. Jom dulu aku minyak motor kat RM10 kan, tapi kuah kan, makan mi kuah ke apa kan dah mudah. Kan dapat apa daripada selamat daripada berlebihan. Tak. Kemudian apa lagi? Dan batar. Apa batar? Bila kita mengkosongkan perut ni, menolak kebenaran. Dengan makna bila hati kita dah Allah sama kosongkan perut ni, hati kita mudah daripada menolak kebenaran. Bila hati kita kosong, bila hati perut kita pun dah kosong, tak makan banyak, bila orang bagi nasihat tuan-tuan, mudah masuk sebab lapang. Bila kita makan banyak, kita kena fikir banyak. Nak makan apa? Bila makan tuan-tuan, takkan makan saja, kena pergi cari. Dia tak ada rehat hati. Nak makan apa malam ni? Tom yam. Takkan tiba-tiba main depan pintu rumah. Takkan tiap-tiap hari food panda. Tak jadi hari food panda. Lama-lama kawan tu boleh jadi panda. Apa dia panda lah ni kan? Jadi tak tahu dah. Macam tu lah. Apa lagi kalau kita kurangkan makan ni tuan-tuan? Meringankan badan untuk mengerjakan ibadat. Bila kita badan pun tak sihat tuan-tuan, lama tak nampak mai kesuara teriang, lah tak larat lah, aku mengah dah lah ni. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada lah asalnya nak semayang tarawih 20 rakaat, dia pun semayang 8, cadang-cadang balik rumah nak tambah banyak, duduk atas kursi tu sengang. Sebab pun tak larat tuan-tuan. Tak boleh buat ketok tuan, sebab badan dah berat. Ngantuk lah kan, esok dah semayang, tengok esok dah dalam kubur lah buat kelam. Jangan tanya buat kelam. Tak. Lalu katanya lagi, dan menolak segala penyakit tuan-tuan. Bila kita kosongkan perut ni tuan-tuan, menolak segala penyakit. Punca penyakit hari ni terjadinya apa tuan-tuan? 3 serangkai ni tuan-tuan. Di antaranya sebab apa? Puncanya makanan. Kita makan berlebih-lebihan. Masa waktu makan tu tak fikir dahulu. Ayam gula sampai terah tu tuan-tuan, Allah. Dia kata umur masih panjang. Umur masih panjang. Nak sakit tu waktu mana? Waktu bujung. Bukan hidup lama, bukan hidup 100 tahun. Dia kata bukan nak hidup 100 tahun, masa ni lah nak seronok yang gula banyak. Tak apa. Sakit teruk lepas tu. Apa lagi tuan-tuan? Ubat nak bagi hati kita baik. Yang ketiga kata ulama, qiyamul layl. Tak bangun malam. Sebab apa dengan malu malam tu? Kerana ada padanya bangun malam itu tipu daya syaitan. Dapat padanya menghilangkan tipu daya syaitan. Itu dia bangun malam. Adapun kita ini niyamul lail, bukan qiyamul lail. Qiyamul lail tu makna bangun malam. Kita niyamul lail, tidur malam kan. Tak qiyamul lail. Bangkit pun kadang-kadang terkejut. Mimpi pelik lah orang lah, jenak balik kan. Berasa nak kencing lah. Dia tak berasa nak pergi ambil ayat semayang. Kan. Sebab apa? Bila kita ambil ayat semayang waktu malam ni tuan-tuan, dia menghapuskan ikatan-ikatan syaitan. Syaitan ikat di kepala kita, di kaki kita. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar ni tuan-tuan, habis seluruh ikatan-ikatan syaitan. Maka menjernihkan hati itu tuan-tuan. Dan tertegah daripada dosa. Tak tertegah daripada dosa. Macam mana kita bangun qiyamul lail waktu malam, pada waktu pagi mesti berasa letih, kita pun tidur.
Waktu tidur, ada tak kita buat maksiat dekat Tuhan? Tak ada. Nah, ada tak orang tidur ada orang pergi curi orang lain ke? Nah, dia tidur. Kan? Tak. Tertegah dosa dan menolakkan penyakit pada jasad. Sebab itulah kajian orang yang terkena penyakit barah ni tuan-tuan, jangan tinggal sembahyang tahajud. Jangan tinggal sembahyang malam, insya-Allah dia jadi penawar tuan-tuan. Berasa ish aku ni sakit macam-macam dah. Jangan tinggal sembahyang waktu malam. Kan? Dan mendapat keredaan Tuhan bila kita qiyamul lail ni, Tuhan redha pada kita. Dan qiyamul lail ni perangai orang-orang salih. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Kalaulah kita ni teringin nak jadi orang soleh tuan-tuan, banyakkan qiyamul lail. Kerana apa? Inilah tuan-tuan perangai orang-orang soleh. Nah, kalaulah aku tak dapat nak buat banyak rakaat, cukuplah sekadar 2 rakaat. Allahu Akbar. Nak masuk subuh lebih kurang setengah jam bangkit qiyamul lail. Bangun malam, jangan karut malam. Anda kan, kita tengok juga, bangun juga, aku ni qiyamul lail juga semalam. Buat apa malam qiyamul lail? Tengok bola kan, sampai larut malam. Lepas tu duduk mengaku aku bagus dah malam-malam buat qiyamul lail dah. Tidak, qiyamul lail ni tuan-tuan khusus untuk beribadah kepada Allah. Kita solawat dekat Nabi, kita puji dekat Nabi, kita menangis kepada Allah. Sebab itulah para ahli sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, malam mereka itu seperti pasar-pasar kita tuan-tuan. Waktu malam ni seolah-olah pasar bagi orang yang dekat dengan Allah. Sebab itulah kami mengharapkan waktu malam ni sepanjang masa. Sebab apa? Waktu ni lah kita dengan Allah tuan-tuan. Tak ada orang dah. Kita nak mengadu hari ni, orang sakit hati dengan saya, orang benci saya ustaz, orang hina saya, mengadulah pada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Di waktu malam itu ada saat doa Tuhan nak istajab kan? Aku tak pernah dalam hati aku macam ni, tapi hari ni diuji, bangunlah mengadu pada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, kena jadi cerdik. Jangan kena jadi cerdik lebih daripada ayam. Kalau ni kita ni tak cerdik daripada ayam, kita ni orang bodoh. Apa kata Imam Ghazali? Tuan-tuan, kalau bela ayam jantan, tuan-tuan perasan tak? Waktu sebelum subuh dia akan berbunyi. Dia tak akan bunyi dekat-dekat hujung subuh. Dia akan bunyi sebelum daripada subuh. Dia akan bunyi apa? Ko. Itu makna apa? Kata ulama, itulah bunyian yang mengatakan Udzukurullah, ingatlah Allah. Dia menggerakkan orang lain. Kita sebab kita tak dengar, ambil batu baling. Apa ingat sangat aku nak tidur ni? Sebenarnya dia tuan-tuan, dia berbunyi Udzukurullah, ingatlah Allah. Itu ayam jantan. Kalau nak ayam jantan boleh bangun sebelum daripada subuh, kita ni lebih teruk pada ayam. Padahal dia tidak berakal tuan-tuan. Nak kan? Bermula murad dengan qiyamul lail itu ialah mengerjakan ibadat padanya pada qiyamul lail lah. Seperti sembahyang dan lain-lainnya. Tu qiyamul lail. Mana kita beribadah pada Allah, kita mengadu pada Allah, ya Allah bantulah aku ya Allah, hari ni orang kutuk ya Allah, rezeki aku sempit ya Allah. Mengalir air mata keinsafan tuan-tuan. Ini orang-orang soleh. Sebab itu orang-orang soleh terdahulu tuan-tuan, bila tiba waktu pagi, maka akan tulis apakah kesalahan hari ini aku buat,
dia akan tulis di atas kain dia, hari ni aku mengumpat orang. Dia tulis. Bila sampai waktu malam, tuan-tuan, dia gantung, dia ambil pelita, dia tengok apa kesalahan dia. Hari ni aku mengumpat orang, aku buruk sangka dengan orang, aku kutuk orang, minta pengampunan kepada Allah. Cuba tengok, tuan-tuan, orang yang hidup maka dengan Allah. Nah, itulah orang yang la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Kita ada tak perasaan nak kembali kepada Allah? Nah, kita hanya datang sembahyang, kita tak rasa halawah kemanisan dalam ibadat. Tak terasa aku nak jadi hamba Allah lebih baik. 60 tahun, tuan-tuan, dia duduk di tahap yang sama. Dia tidak berubah, tidak memberi kesan dalam hati dia. Sedangkan, tuan-tuan, kita sebutkan di awal tadi, dia tiap-tiap alam dia datang menuntut ilmu, tetapi perubahan akhlak masih lagi di tahap yang sama. Kan? Dan yang keempat, tuan-tuan, yang keempatnya, apakah nak bagi baik hati? Tadarru' pada Allah dengan makna kita hinakan diri kita kepada Allah. Hina waktu mana, tuan-tuan? Hinakan pada waktu sahur. Waktu sahur nak kita hinakan. Waktu kita bangkit sahur kan, P4 misalnya, P3 kita bangkit sahur, kita hinakan depan Allah. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. 60 tahun ya Allah, aku buat banyak kesilapan ya Allah. Hari ini umur aku hampir kurang nak 70, 80. Kau ampunlah baki umur 20, 30 tahun ni ya Allah. Salah aku banyak ya Allah. Aku tak mengaji ilmu fardu ain. Dan aku tak menuntut ilmu ya Allah. Hinalah depan Allah, menimbulkan kecerahan dalam hati. Nah, sebab apa, tuan-tuan? Kerana bahawasanya waktu sahur bermunajat dengan Allah Ta'ala, dan padanya waktu sahur itu lebih hampir kepada ijabah, Tuhan nak mustajab doa kita. Kita tak tahu waktu mana Tuhan nak mustajab. Sebab bila kita waktu pagi ni, tuan-tuan, ulama kata lain banyak, kawan ni minta, kawan ni minta. Tapi bila waktu malam tak banyak, melainkan orang-orang yang dipilih Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hai Tuhan, ampunlah aku, hai Tuhan. Bersihkanlah hati aku daripada sifat mazmumah. Dia panggil hinakan diri. Itulah cara nak ubatkan hati, tuan-tuan. Yang kelima, tuan-tuan, mujalasatus salihin, dengan makna kita berduduk-dudukan dengan para ulama, para kekasih Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana padanya mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang salih ni, mensebabkan bagi mengikut mereka itu. Bila kita rapat dengan orang soleh ni, tuan-tuan, kita akan terkesan dengan kata-kata dia, dengan perbuatan dia, tuan-tuan. Yang ketiga, kita akan terkesan dengan akhlak peribadi dia, tuan-tuan. Saya ceritakan, tuan-tuan, sebelum nak habiskan, satu kisah bagaimana Ustaz Rifa'i yang baru ni meninggal dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orangnya Masya Allah, hatinya cukup lembut, tuan-tuan. Ketika mana ada seorang yang sangat dengki pada dia, tuan-tuan, busuk hati dengan dia, tidak suka akan dia, tuan-tuan, geram sangat. Hari itu dia bawa golok, tuan-tuan, pergi serang Tok Guru Haji Rifa'i. Dia kata, aku nak main ni, nak bakar rumah. Kata keluar Tok Guru Ustaz Rifa'i ni, tuan-tuan, keluarnya dalam keadaan tenang. Cuba tengok, kita kalau orang nak bakar rumah, kita buat apa, tuan-tuan? Kita panggil, tunggu Ustaz, aku nak dipanggil polis. Tapi dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, untuk nak main bakar rumah ke, anak-anak saya ni baru duduk tidur, dah tidur dah, esok pagi lah kalau nak main bakar.
Kita kalau orang kata Tuhan ni tak betul kau jangan macam ni. Tapi cuba tengok tuan-tuan, akhlak orang-orang soleh memberi kesan. Itu akhlak tuan-tuan. Bila kita kawan dengan orang soleh ni tuan-tuan, memberi satu makna dalam hati. Pada segala perbuatan dan segala perkataan mereka dan segala hal mereka itu. Bermula orang-orang soleh itu, apa makna orang soleh ni tuan-tuan? Nak panggil dia ni soleh tak soleh ni apa dia tuan-tuan? Ialah orang yang menunaikan segala hak Allah. Hak buat ketuhanan, Tuhan perintah, hak wajib semua dia buat. Hak Tuhan larang pun dia tinggalkan. Pertama, itulah tanda orang soleh. Yang kedua, nak jadi orang soleh ni apa tuan-tuan? Menunaikan segala hak-hak hamba tuan-tuan. Sebab dengan manusia ni, dia tak sakitkan hati orang lain, dia tak mencela orang lain, bahkan dia mendidik orang lain balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi kata, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Hendaklah kamu ini, kata Nabi, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil arda maitata bima'il matar. Apabila kita kawan dengan ulama ni, dia menghidupkan hati kita tuan-tuan. Asalnya daripada hati kita tak terkesan, berasa tak semangat nak beribadat. Tapi bila kita duduk dengan orang-orang soleh ni tuan-tuan, dia menghidupkan hati seperti mana tuan-tuan air hujan yang turun daripada langit. Asalnya kawasan itu lapang, dengan air hujan tersebut menghidupkan pokok-pokok subur tuan-tuan. Macam itulah kita dengan para alim ulama. Itulah 5 perkara tuan-tuan. Kalaulah kita ni benar-benar nak menuju kepada Allah, peganglah 5 perkara ini tuan-tuan. Dan tuan-tuan kalau berminat lagi nak mengetahui apakah isi dalam kitab ni, insya-Allah kita akan bacakan pada minggu depan. Kalau ada rezeki mungkin di Masjid Ayat Hangat waktu malam. Kita berwuduk tang muqaddimah. Nak sebenarnya sebulan sekali, tapi dah Tok Imam kata kita tambah sikit, nak main sebulan tak tahu bila pula nak kan. InsyaAllah siapa berminat kita pergi di sana. Kita nak mengetahui apakah punca-punca hati tidak baik, manakah yang dinamakan hati yang sihat, manakah hati yang tak sihat, bagaimana nak mengubati, dan apa lagi kelakuan-kelakuan hati yang ada dalam hati kita yang kita tak tahu tuan-tuan. Jadi setakat itulah sekadar pengkongsian malam ni, cukuplah. Moga-moga ada penawar buat kita, dan moga-moga apa yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk daripada saya sendirilah. Yang terakhir, ada sedikit pesanan tuan-tuan yang saya pesan juga di Masjid Ayat Hangat. Yang pertama, sebelum saya tutup tuan-tuan, janganlah tinggal orang-orang soleh dan orang-orang alim di kampung tuan-tuan. Minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita ini terlalu berbangga-bangga dengan orang-orang luar, tetapi kita lupa ada orang soleh, ada orang alim dekat kampung kita. Apabila dah tak ada esok, barulah kita ni nak berasa sedih. Waktu dia ada tuan-tuan, ada dah kita ambil kebaikan atas dia? Ada dah kita bertandang, bertanyakan khabar, bertandang kita menuntut ilmu? Nah, ada tak macam tu? Sebab itu jangan tinggal tuan-tuan. Apa-apa pun kita jadi tok guru ke, sampai satu kampung kena buat tuan-tuan ziarah mereka, kerana pada mereka tu ada keberkatan. Maka cakap sikit tuan-tuan, tapi Allahu Akbar, sebab mereka ni duduk dengan para guru mereka dalam ketaatan pada Allah. Jangan tinggal mereka. Yang kedua tuan-tuan, satu pesanan Nabi SAW, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu ini orang alim, kata Nabi. Kalaulah tak mampu jadi orang alim, kata Nabi yang kedua, jadilah kamu ini au muta'alliman, jadilah orang yang mempelajari ilmu. Yang ketiga, aku ni
buta huruf, tak mampu nak belajar, jadilah kamu orang yang mustami'an, yang dengar akan nasihat-nasihat alim ulama. Yang keempat, yang seterusnya, jadilah kamu ni muhibban, orang yang kasih akan orang tuntut ilmu. Jangan hina orang tuntut ilmu. Nah, hari ni kita hina orang tuntut ilmu. Kamu ni mengaji, esok nak jadi apa, nak makan apa, ada siji apa, nak bagi makan pasir ke anak aku, wal-iyazubillah. Orang macam ni tuan-tuan, dia hilang keyakinan dengan rezeki Allah. Diceritakan tuan-tuan, bila waktu kematian ni, orang yang syok dengan rezeki Allah ni, satu ulama kata tolong bongkar kubur ini. Bila kau bongkar kubur ni tuan-tuan, badan dia berpaling daripada kiblat. Asalnya duduk dah kiblat dah, tapi berpaling pada kiblat. Sebab apa tuan-tuan? Dia syok dengan rezeki Allah. Nah, dan janganlah jadi orang yang kelima tuan-tuan. Orang alim pun tak, orang tuntut ilmu pun tak, dengar pun tak, benci juga pada orang semua ni untuk ilmu. Inilah kata Nabi, orang yang celaka. Bahkan nak lahirkan hari ni tuan-tuan, nak lahirkan orang yang mengajar kitab susah. Kalau nak bagi orang baca kitab, itu mudah. Sebab tu guru saya pesan hari ni, nak lahir orang baca kitab itu mudah. Tapi nak melahirkan orang yang mengajarkan kita, bahkan menterbiah kita, itu jarang-jarang ada. Tuan-tuan takkan dengar dah lepas ni orang baca Baquratul Amani. Tuan-tuan takkan dengar dah lepas ni orang baca Sirajul Huda, kitab-kitab lama ni. Sebab apa? Akan lahir satu zaman khutbah, para penceramah. Tak ada orang nak mengajar. Tuan-tuan kena bezakan di antara orang yang baca kitab dan orang yang mengajarkan kitab. Mana kita boleh ambil panduan sepanjang hidup kita. Jadi sekadar itulah saya minta maaf. Terlebih dan terkurang bahasa itu kesilapan saya sendirilah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasim sayyidina rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina bi fadlika aflana ma tu'tiya min ibadika salihin waj'alna minal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Ya saya sikit ada bunyi. ya Betul lah ada bunyi. Seorang sama Allah saya nak saya. Pak Ali dia kata saya tak salah. Saya minta maaf lah kat kawan tu. Saya tak salah. Tapi apa kata dia